Arab lah. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana memilih kami untuk bersama dengan kami dalam Akustika Ramadan 2021. Rancangan Akustika Ramadan ini dibawakan khas oleh Formula 650 100% halal. Malam ini bersama-sama dengan saya host anda Ustaz Safwan dan saya Anas Rizwan. Hari ini memang saya berkobar-kobar datang ke sini Ustaz. Sebab saya tak sabar nak tahu apa topik next kita. Kalau selalu bulan Ramadan kan, dia sebut tentang puasa, solat tarawih. Yes. Hari ni kita nak bercerita tentang adab. Adab. Allahu Akbar. Tak maaf semua. Ini cerita tentang adab-adab bulan Ramadan. Okay. Dengan ustaz mana pula kali ni? Kalau dah selalu dengan ustaz, hari ni istimewa sikit. Kenapa ustaz? Hari ni kita ada ustazah. Kita ada bunga. Oi, tak sabar. Manis senyuman dia. Wow. Cantik rupa parasnya. Siapa tu? Dipersilakan Ustazah Asni Mansur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Safwan. Safwan pula. Ustaz Safwan. Tak apa. Apa sedap sikit bunyi dia. Anas, apa khabar Anas? Alhamdulillah. Ustazah sihat? Sihat alhamdulillah. Ramadan Karim. Allahu akram. Allahu akram jawab dia. Allahu akram. Allahu akbar. Allahu akram. Allahu akram. Apa maksud dia Ustazah? Ustaz Safwan Allah jawablah. memuliakan. Saya baru tahu. Lepas ni bolehlah sama-sama kita jawab benda tu kan. Betul. Terus jadi beradab Ustazah. Sebab hari ni topik adab. Ya. Tapi sebelum kita nak pergi lebih lanjut pasal topik kita adab ni, kita nak berhibur dulu. Dengan artis jemputan kita hari ni, siapa Tuan Anas? Ini artis ni kita tak payah perkenalkan lagi sebab semua orang dah kenal lah. Semua orang kalau dengan nama tengok muka pun orang dah tahu dah. Sebab muka dengan Anas pun lebih kurang. Lebih kurang. Rambut sama rambut. Rambut tak sama. Rambut tak sama. Kalau saya pakai spek lebih kurang. Ini dia kami nak berjemput Hakim Rusli. Silakan. Saat ku tiada nanti, tiada lagi di sisimu, jangan kau bersedih dan menangis. Engkau insan yang ku sayang, kau yang ku kasih, dirimu amat berarti di hidupku. Nanti di akhir nafasku, lihatlah ku buat kalian terakhir. Doakanlah aku di saat aku menghadapnya. Jaga dirimu sayangku, di saat ku bila tiada di sisimu. Semoga cinta kita kan bersama di hatimu. Jadikan aku yang terakhir sampai nafasku terhenti di hujung waktu saat ku kirim cinta yang abadi. Nanti di akhir nafasku, lihatlah ku buat kalian terakhir.
doa, doakanlah aku di saat aku menghadapnya. Jaga dirimu sayangku di saat ku bila tiada di sisimu. Semoga cinta kita kan bersama di hatimu. Jadikan aku yang terakhir sampai nafasku terhenti di hujung waktu saat ku kirim cinta yang abadi. Itu dia persembahan daripada Hakim Rosli, kembar Anas Rizwan tadi. Ya. Suara mungkin beza lah. Suara dia sedap betul. Sedap betul Sedap betul. Tapi muka boleh tengok balik kan. Tak sama. Tak sama. Tak sama eh? Oh, saya angkut aku sendiri ni. Agak lebih kurang lah. Baik, insyaAllah ini dia Ustazah Hasni Mansor. Kita janjikan kepada para penonton yang berada di rumah tadi. Okey Ustazah, tadi dah bagi gambaran sedikit lah. Kita bagi dia punya, orang kata apa, bagi sedap cerita sikit. Bila masuk bulan Ramadan, orang sudah pasti dia jaga puasa dia. Dia jaga tarawih dia lah. Alhamdulillah benda tu dijaga. Tetapi ada segelintir manusia, puasa jaga, tarawih jaga. Sungguh. Tapi adab-adab tu tak dijaga. Betul. Jadi benda tu kita nak kupas sekarang ni. Saya tak nak cakap, saya nak bagi Anas pula tanya. Anas. Apa? Apa adab-adab yang perlu dijaga waktu bulan puasa ni? Okey, baik. Anas, Ustaz Safwan, puasa ni sebenarnya adalah membentuk takwa. Dalam Quran tersebut, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa kat sini adalah hati. Hati kita lebih jadi cinta pada Allah. Arti takwa juga ada takut untuk langgar perintah Allah. Jadi sebab itu adab ni sangat penting dalam membentuk hati. Kalau kita tengok kenapa adab ni penting? Proses puasa ini, binatang, tumbuhan juga ada proses puasa dia. Tapi kita tak perasan. Contoh kalau ular, dia puasa. Masa bila? Masa dia nak bersaling kulit. Proses puasa tu dia kena tempuh. Dia kena lemah, dia tak makan, dia tak minum. Kerana proses itu perlu untuk dia dapat kulit yang baru. Pokok juga ada puasa. Bila time waktu mengering, daun-daun dia gugur, akhirnya dia keluar bunga-bunga yang baru. So, kalau kita puasa tak dapat hati baru, malu kita dengan ular. Malu kita dengan ayam. Lagi teruk pada ular. Okay. Jadi sebab itu, proses puasa ni adalah membentuk hati yang baru. Proses tu nak membentuk adab. Contohnya adab yang kita jaga adalah adab bila bercakap. Kalau selama ni kita bercakap tak kisah. Tapi bila masuk Ramadan, ya Allah, Ramadan aku nak kena jaga mulut aku ni nak cakap yang elok-elok je. Itu hebatnya Ramadan. Itu nampak. Adab-adab perlu dijaga. Bukan setakat jaga mulut pada makan dan minum je. Betul. Daripada mulut daripada bercakap tadi. Ingat tak? Yalah, yang mana mulut puaka tu. saya tak cakap, anda cakap. Sebab tu tunjuk kat dia. Aku nak bagi dia cakap. Kan? Dah betul lah. Contoh. Betul, ya, betul. Mulut puaka dia contoh. Ini time dia nak jaga tutur bahasa tu kan. Betul. Dan Ustazah, bila masuk bulan Ramadan ni, waktu siang kita tak boleh suap. Betul. Tak boleh suap makanan. Tapi ada satu benda kita boleh suap. Mungkin benda ni secara ringkasnya, kalau cerita panjang. Betul. Rasulullah SAW sebut, Sallallahu Iqra'ul alaihi Quran wasallam. fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah SAW baca Quran. Bila tiba hari kiamat, dia akan beri manfaat kepada siapa yang membaca dan mengamal ataupun bersahabat dengannya. Maknanya ini bulan Ramadan ni. Jadi mungkin Ustazah boleh berteraskan secara ringkas. Kalau cerita panjang, banyak kelebihan dia. Secara ringkasnya, kenapa walaupun tidak disuap dengan makanan, mulut kita di waktu siang ni perlu disuap dengan ayat-ayat Al-Quran? Masya Allah. Silakan Ustazah. Quran ini adalah cara hidup, budaya hidup. Kita bayangkan, Quran turun kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Quran turun pada bulan apa? Bulan Ramadan. Maka Ramadan dipilih menjadi bulan yang paling mulia. Quran turun pada malam apa?
Lailatul Lailatul Qadar. Lailatul cerita malam Lailatul Qadar. Relax Ustaz Safwan. Faham. Saya jangan nak faham. Itu susah ni kalau saya ada kat sini ni. Jadi contoh je lah. Maka Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar dipilih untuk menjadi malam yang paling mulia. Quran turun pada umat siapa? Umat Islam, umat Muhammad. Maka umat Muhammad diangkat menjadi umat yang paling mulia. Apa jadi kalau Quran turun pada hati kita? Punya ustazah susun ayat dia tu. Oh. Maka sebab itu, adakah kita ada pilihan untuk tidak membaca Quran? Kita ada harta tinggal. Kita ada anak tinggal. Kalau anak ingat doa kita, kita dapat doa dia. Tapi Quran yang kita baca akan mengiringi kita di kubur lagi. Sampailah di akhirat nanti. Sebab tu bila sebut bulan Ramadan ni bulan penuh keberkatan, macam-macam perkara yang berlaku. Sungguh. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa itu adalah bulan diturunkan Al-Quran kepada kita. Dah lah dapat puasa, dapat bulan Quran. Kalau tak tahu nak manfaatkan lagi, tak tahulah. Walaupun perkara tu tidak masuk dalam benda wajib, yang wajibnya puasa. Tapi itulah ada nak menghidupkan bulan puasa. Kalau sebenarnya Quran ni bukan nak tunggu kita jadi seorang qari atau qariah baru kita nak baca. Sebenarnya yang merangkak-rangkak tu lagi Allah pandang dengan penuh kasih dan sayang. Dia ni baca tak berapa, tapi ya Allah dia berusaha. Ya Allah, tak ada siapa nak teman aku nanti. Ya Allah, aku baca ni ya Allah mungkin merangkak ada salah. Kau ampunkan aku ya Allah. Kau terimalah walaupun ia salah. Tapi dalam masa yang sama kita belajar sikit-sikit. Ini yang Allah lebih pandang sebenarnya. Sebab Allah nak nilai hati kita. Kita bagi satu soalan matematik kepada penonton kat rumah. Wow. Dan juga untuk Anas sekali. Sebab Ustazah bila sebut tentang Quran, adab-adab menjaga tadi kan. Rasulullah SAW sebut, tidaklah alif lam mim tu satu huruf. Alif tu satu, lam tu satu, mim tu satu. Kalau satu tu dia baca, darab dengan 10. Pada bulan Ramadan, dikalikan pula 100 hingga ke 700 kali ganda. Sungguh. Kena pula malam tu Lailatul Qadar dia baca. Kali 1000 bulan. Agak-agak berapa banyak pahala dia boleh dapat. Pada alif lam mim sahaja. Pada alif lam mim tu Alif sahaja. lam mim saja. Alif lam mim tu dah 3 dah. Alif lam mim. 3 kali 10 kali dengan 700 kali pula dengan 1000 bulan. Masya Allah, betapa besarnya ganjaran kita boleh dapat dalam bulan Ramadan. Tapi tak apa, mungkin penonton kat rumah dia nak fikir nak kena cari kalkulator dulu ni. Jangan. Kita berehat sekejap insya-Allah. Selepas ini kita akan bersama dengan siapa yang nyanyi tadi? Kita sama dengan Hakim Rusdi sekejap. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar. Balik lagi bersama kami dalam Akustika Akustika Ramadan Ramadan 2021. 2021. Salam sayang. Tu itu kita punya tagline untuk tahun 2021. Ya. Macam ni. Salam sayang. Bukan Wakanda. Dia macam Wakanda Dia lah, lebih tapi kurang salam lah. sayang. Muka dia macam tercala sikit kan. Tercala. Tercala. Dia watak tu. Watak tu tercala. bukan perkataan tak elok tau. Nama orang. Okey, tadi kita dah dengarkan nyanyian daripada Hakim Rosis kan dia duduk dengan kita. Dia terus tanya, kita tak sempat tanya khabar lagi. Apa khabar sihat ke Hakim? Alhamdulillah sihat. Hari tadi makan apa? Nasi ayam kari. Bulan puasa ni. Bulan puasa ni. Saja gurau. Tanya gua ada. Belum. Takut. Aku tak sangka aku akan dapat soalan ni. Tapi sedap lah nasi tu lah. Gurau. Baik, tadi kita menceritakan tentang adab tentang bulan bulan Ramadan kan. Ustazah sini pun dah terangkan sedikit sebanyak. Dia ringkas tapi padat. Bagi penonton-penonton kat rumah faham. Mungkin dia orang dengar sebelum ni tak tahu. Lepas dah dengar ni mungkin dia akan rasa, oh, penting jaga adab sebenarnya. Jadi Ustazah, nak tanya lagi ni. Nak tanya lagi, tak puas lagi kita nak berbincang tentang adab bulan Ramadan. Bila sebab bulan Ramadan, puasa tu perkara biasa. Betul. Tapi yang kita nak cari adalah puasa yang luar biasa. Betul. Boleh tak Ustazah kongsikan sedikit sebanyak nak memperolehi puasa luar biasa? Baik. Puasa biasa ni artinya dia puasa makan, puasa daripada minum. Cuma dia menjadi biasa-biasa kalau dia tak jaga adab dan hati dia. Tapi kalau dia dapat jaga adab dan hati dia, maka puasa itu jadi puasa luar biasa. Yang tu yang kita nak. So, kan ada satu lagu tu, ada mata, Pandang, ada telinga, dengar, ada mulut, diam. Siapa penyanyi ni? Penyanyi ke yang sana? Saya pun waktu tu kecil lagi lagu tu. Betul lah. Okey. Jadi maksud dia ada mata, pandang. Tapi pandanglah yang baik-baik. Pandanglah Quran, jaga adab. Maka puasa tu menjadi puasa luar biasa. Ada telinga, dengar. Tapi dengarlah yang baik-baik. Maka puasa itu menjadi puasa luar biasa. Ada mulut,
Diam. Maksudnya kalau nak bercakap pun bercakap yang baik-baik. Maka puasa itu menjadi puasa yang luar biasa. Kalau tak puasa tu jadi sia-sia gitu. Betul. Pada pendapat Ustazah kan, apa antara kesilapan yang kita, tak payah cerita dunia lah, rakyat Malaysia ni buat dalam nak menjaga adab-adab ketika bulan Ramadan ni? Apa silap kita? Silap kita adalah pada Allah bisa tegal biasa. Itu. Allah bisa tegal biasa. Artinya benda tu dah biasa buat sampai tak rasa benda tu dosa. Dia dah biasa ngumpat sampai tak rasa benda tu salah. Yelah, benda dah selalu buat. Dah selalu buat. Dia kalau bahasa Arabnya Ustaz dia panggil uruf. Dia dah jadi uruf ataupun dia dah jadi macam budaya dah. Maka hati tu dah tak rasa bersalah. Ini yang kita takutkan. Jadi maknanya Allah bisa tegal biasa ni, kita jadi satu benda kita dah biasa buat, benda tu jadi halawah, jadi kemanisan lah hidup kita. Itu kita takut tu. Dan bila sebut mengumpat tadi, Hakim tu mulut dia kemak kamit nak bercakap tu. Sekarang macam ada benda nak tanya tu. Mengumpat siapa tu, Hakim? Mengumpat siapa? Okey, saya nak tanya, kalau dalam bulan puasa, macam mana dengan puasa kita kalau kita ni dalam keadaan yang suka mengumpat orang, suka membawang. Membawang. Ini membawang tu problem tu. Macam mana dengan puasa kita tu? Sebab kita pun Ini sekarang puasa dalam pakai macam ni bagus ni. Mata dia terjaga. Lighting terang sangat. Sampai 5 lapis pandangan dijaga. Tapi Ustazah, dia hitam tu. Kita tak tahu biji mata dia kat mana. tahu, tapi betul lah dia jaga mata lah. Dia jaga mata. penglihatan. Silakan Ustazah. Okey, baik. Kalau macam mengumpat bawang ni bagus tau. Bawang ni bagus. Bawang Belum bagus. bawang yang tak bagus. yelah. Kita khawatir kita punya puasa ni markah dia hilang habis. Sebab bila kita nak present pada Allah, setiap kali amalan kita akan ending dia kita akan sebut taqabbalallah. Terimalah wahai Allah. Kita buka puasa, kita kena cakaplah taqabbalallah, terimalah puasa aku wahai Allah. Sebab ada puasa yang tidak diterima. Habis kita solat. Kita sebut pada Allah dah assalamualaikum warahmatullahi, dah doa, taqabbalallah. Ya Allah, terimalah solat aku. Sebab ada solat yang dicampakkan semula ke muka kita. Jadi macam tu juga dengan puasa. Kita kena jaga-jagalah sampai jangan puasa kita markah dia kurang. Bukan saja kurang, hilang terus. Kalau ngumpat kan habis pahala kita bagi ke orang. Nak ke kita macam tu? Kan kita jadi orang yang rugi kan. Dah dosa lama tak terampun lagi. Yalah tu. Membawang pula sekarang. Membawang pula. Membawang ni bukan pasal mulut je sekarang. Sekarang ni kan ada media sosial. Sungguh. Kira nak naik je. Maksudnya ada mata, Pandang. ada mulut, Diam. ada telinga, Dengar. ada jari. Simpan. Simpan. Jangan semua nak tarik, simpan. Okey, simpan. Ada jari simpan betul juga. Jadi bila kita takut sebab apa, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Confirm Muslim. Ini confirm ustaz. Sebab Ustaz sebut saya tangan dan mata dan mulut tadi kan. Yang tu start juga kan? Saya hampir ustaz dulu. Sekolah agama dulu. Biar satu Malaysia tahu. Panas. Ni kalau buka reunion Mak Tak Mahmud Ui, ni. Allah. Siap sebut nama sekolah. Ui, nama sekolah lagi tu. Aduh cikgu, apa khabar? Benarlah kata Rasulullah tadi, Islam yang sebenar-benar Islam, dia menyelamatkan saudara Islamnya yang lain Betul. daripada kejahatan mulut dan juga tangan dia. Dan Rasulullah dia ajar apa Ustazah? Kalau orang ajak nak buat benda tak elok ke, dia kata apa? Jawablah kepada dia, ana shaim. Aku puasa. Kalau orang kata itu, jangan kata dia poyo pula. Contoh-contoh macam ni, kita bagi contoh supaya orang kat luar sana tahu kan. Contoh, tanya Hakim. Hakim, tu orang sebelah tu tukar kereta baru pula. Apa cerita? Jawab apa? Baru tunjuk tadi. Apa Cakap, tadi? aku puasa. Aku puasa. Gitu. Anas, Hakim tu, dia ingat dia handsome sangat. Jom cerita pasal dia. Maaf, saya puasa. Gaya macam tu gaya. Gaya kena ada. Gaya kena ada. Ada gaya riak tu sikit. Adab jaga. Jadi insyaAllah itulah sedikit sebanyak perkongsian untuk kali ini. Kita akan berehat sebentar, tapi sebelum tu kita ada persembahan daripada artis jemputan kita yang kedua. Kita ada untuk anda semua. Ini Ala-ala Puteri Bunian. Puteri Bunian. Ustazah kata nampak macam Puteri Bunian je dia. Nak tengok dia Puteri Bunian ke tidak? Ini dia kat pentas sekarang. Sarah Suhairi. Silakan. Ketar hati, tika desir
Alhamdulillah, terima kasih kerana masih sudi untuk terus bersama-sama dengan kami semua dalam rancangan Akustika Ramadan 2021. Ingat, kalau sakit kepala, ambil Lifamol 650, 1 biji je, dah lega. Ya, itu anda di rumah juga saya nak bagi tahulah. Bulan Ramadan ni kita kena jaga adab juga. Adab yang pertama ni adalah mata. Ya, Ustaz betul, ya, mata betul. ya. Mata kita mata ada mata pandang, Okey, pandang benda betul. yang elok-elok. Aha. Sebab saya bukan apa nak mengingatkan yang pandang ni. Yang pandang. Sebab daripada sebelum kita buat Akustika Ramadan ni, ustaz kita kat sebelah dia asyik Allah. memandang. Kan? Dia pandang tak jemu lah orang kata. Sampai tak kedip mata lah. Sayang, ni urusan kerja. Buat permohonan maaf siap-siap. Bagi tahu siap-siap. Tapi kalau dia memandang tu, maka sempurnalah dia sebagai seorang lelaki. Wow. Okey. Inilah tadi, katanya Puteri Bunian. Puteri Bunian. Sarah Suhairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sarah, Cakap. bukan Puteri Bunian. Kenapa Nampak Puteri macam Bunian? Niloufar itu kahwin. Oh, tak. Hari ni tidak. Oh, bukan baju sama tak sama. Tak sama. Beza-beza lain. Belum kahwin kan? Belum kahwin kan? Belum lagi setakat Belum ni. kahwin Ustaz. Okey, kita balik kepada adab. Kita balik kepada adab. Okey. Jauh. Kalau tadi kami dah buka soalan kan? Ya. Kita nak buka soalan. Tapi sebelum kita buka soalan pada Sarah Suhairi, tadi Hakim dia sebut tentang membawang kan? Yes. Tentang membawang dah diterangkan oleh Ustazah. Mungkin Sarah ada sedikit persoalan tergagap-gagap pula aku nak cakap. Saya pun tengok macam sesuatu. Lepas Sarah tanya soalan, saya ada satu soalan lagi boleh? Boleh. Bisa, Sarah dulu. Tanya dulu, Boleh. Sarah. Silakan Sarah. Okey, soalan ni kiranya khusus untuk wanita lah saya. Sebab macam kita sebagai seorang perempuan, kita berpuasa untuk bulan Ramadan selama 30 hari ni. Macam mana pula dengan orang yang tak fully lagi tutup aurat, masih lagi belum bersedia, tapi dia masih berpuasa untuk 30 hari tersebut. Jadi ada tak sedikit sebanyak mungkin mengganggu ibadah puasa dia? Ibadah puasa tak ganggu. Cuma ini adalah satu perkara yang kita nak persembahkan kepada Allah daripada segi kita menunaikan semua perintah dia. Menutup aurat perintah yang tidak ada pilihan untuk khilaf. Betul. Berpuasa juga perintah. Artinya perintah ini berjalan seiring. Jadi pada mereka yang baru nak belajar sikit-sikit tu teruskan. Kalau tidak Ramadan bila lagi? Betul. Betul. Inilah Kita nak masanya. tunjuk pada Allah, mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan mungkin ini first time dan tahun pertama kita cuba-cuba untuk tutup aurat. Tengok-tengok ajal sampai. Itu yang kita persembahkan pada Allah. Maka Allah yang Maha Baik ini insya-Allah menerima kita maksudnya menerima kita sungguh-sungguh sebab usaha kita dalam menunaikan perintah dia. Ada orang puasa tapi tak semayang. Itu pun satu hal juga tu. Sia-sia Kan? jadinya. Artinya semayang itu perintah, kena buat tak kena. Puasa itu perintah, kena buat tak kena. Tutup aurat itu perintah, kena buat ke tidak? Kena. Kita ada pilihan? Tidak. Sebab orang bertakwa tidak memilih untuk menunaikan perintah Allah. Dalam Islam dia ada satu istilah namanya terpaksa rela. Ya. Nak tak nak kena buat. Suka ke tak suka kena buat. Macam tadilah macam Ustazah cakap tadi kan, grade peperiksaan. A, B, C, D. Mungkin puasa dia A tapi tak aurat dia D. Kalau campur yang timbang tara kita tak tahu kesan dia macam mana. Kita bagi peluang kepada Hakim. Dia macam tak sabar. Hakim, Aku nak tadi tanya kata ada ni. soalan tu. Soalan saya ni berat sikit agak berat. Wah, berat. Saya tanya kepada Ustazah. Sini ya. Okey, sampai Sampai tu. Okey, Ustazah. Antara kami tiga, siapa paling tampan? Weh, soalan Nasib yang baik dah datang tahu Ustazah. jawapan. Soalan yang dah tahu jawapan. Tak, kita dah tahu. Di antara semua ni yang paling Pandangan tampan Ustazah dah lah. tentulah orang yang sekolah Maktab Mahmud. Ya. Nampak? Aduh, tak boleh buka pula. Kalau boleh buka tu memang tunjuk dah yang dalam ni. Oh, riak. Oh, dia jaga adab. Dia jaga adab. Saya nak test dia sebenarnya. Saja nak test. Dia nak test tu. Dia di antara adabnya bila dipuji dia tak naik. Bila dia keji dia tak jatuh. Iyalah. Saya nak ketandas sekejap boleh. Kan tadi dalam lagu Sarah tadi dah sebut. Bila orang puji sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah disebut tadi. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tu Sarah cipta sendiri lagu tu. Lagu ni ciptaan Abang Isman Hijaz. Jadi Sarah kiranya dapat lagu ni daripada dia lah. Dia yang membuat lagu ni dan juga lirik ni. Jadi saya sebagai penyampai, kita cubalah sampaikan dengan cara yang terbaik. Ya. Alhamdulillah. Ni macam dah boleh jemput jadi panel ni. Hakim pun dah boleh start dah jadi panel. Saya kata, waktu aku tadi tak adalah mesra sangat dia orang ni tadi. Kenapa jadi macam ni? Okey, Ustazah, soalan seterusnya Ustazah.
sabit daripada sebuah hadis mafhumnya, ada orang tu dia berpuasa. Saya takut ada orang tak faham sabit. Sabit bukan, maknanya kalau dikaitkan Ah, itu. sebuah Takut orang hadis. kat luar tak faham. Dikaitkan dengan mafhum sebuah hadis, ada orang berpuasa tapi dia tak dapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Kenapa benda-benda macam ni boleh berlaku, Ustazah? Benda-benda macam ni terjadi sebab kita tak jaga adab lah. Kurang pahala kita pada kurangnya pada jaga adabnya. Kan? Kita puasa, kita tak makan, tak minum tapi mulut tak jaga. Kita puasa, tak makan, tak minum tapi semayang pun tak nak jaga. Itulah yang kita takut. Kita puasa, kita hanya dapat lapar dan dahaga. Sebab itu, puasa ni, kalau boleh tahun ini jadikanlah tahun yang puasa kita terbaik. Sebab takut ini adalah puasa yang terakhir. Belajar apa fiqh puasa. Kita belajar yang mana yang wajib, yang mana satu yang sunat. Mudah-mudahan inilah yang kita nak persembahkan pada Allah sebagai satu ibadah yang sungguh-sungguh kita nak bagi Allah terimalah amalan kita. Sebab puasa ni, dia wajib. Kalaulah orang tinggalkan puasa wajib ini dengan sengaja, katakanlah nanti dia dah insaf, 1000 tahun, 1000 hari dia mengganti, puasa untuk satu hari yang wajib ni tidak akan mampu sama dengan puasa yang wajib ni. Hebatnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Bila Ustazah sebut tu, saya suka bila Ustazah sebut tentang bulan Ramadan ni bulan perubahan. Kan macam Sarah sebut tadi, ada yang belum fully tutup aurat dan sebagainya. Mungkin bulan puasa ni boleh mulakan perlahan-lahan. Jangan kira apa orang kata. Kau ni bulan puasa je tutup. Ustaz, kita cuba jadikan Ramadan ini Ramadan yang boleh mengubah kita. Ada orang berubah, dia balik umrah, balik haji. Awak apa? Macam mana boleh berubah? Sejak bila berubah? Jadi dia cakap, ada membawang tu. Dia dah berubah lah. Sejak bila? Sejak saya balik umrah. Dia dapat hidayat, kan? Sejak bila dia tak jadi bengkeng, tak jadi garang? Sejak balik haji. Sejak bila dia ditunaikan solat penuh? Semenjak dia selamat daripada aksiden. Tapi dia selamat, dia insaf. Dia kata Allah bagi ku nyawa lagi. Artinya dah terjadi sesuatu, dia pun insaf. Tapi ada orang, sejak bila awak berubah? Ramadan Karim. Yang ni yang paling mahal ni, dia berubah kerana hadirnya Ramadan. Sebab itu Saidina Umar doa, kalau boleh biarlah hari-hari jadi hari ni Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan dah siap sedia dah. Ya Allah, Ramadan lagi 6 bulan. Menanti Ramadan. Kita menanti raya. Betul. Orang sahabat-sahabat menanti Ramadan. Sebab tu orang-orang yang alim-alim, dia bila dengar takbir raya tu, dia sedih. Kita sedih sebab ya Allah, teringat kubur, teringat ni. Tapi orang alim dia kita sedih menangis. sebab lagu tu slow. Sebab lagu tu slow kan. Betul. Bila dengar macam tu, teringat mak ayah. Tapi orang-orang alim, dia menangis bukan sebab raya tu. Sebab dia nak kena tinggalkan Ramadan. Suatu bulan yang punya banyak Dia takut tahun kelebihan. depan tak ada jumpa lagi. Jadi insya-Allah kita berada dalam bulan Ramadan ni, manfaatkan sebaiknya. Ini Amin, antara amin, perkongsian yang Ustazah bagi. Terima kasih juga ke atas soalan daripada Sarah dan juga Hakim tadi. Jadi insya-Allah kita nak rehat sekejap rasanya. Mungkin ada penonton-penonton kat rumah tu dia nak pergi tandas sekejap ke? Yang nak makan tepung pelita balik tu. Dah balik terawih kan, baru more tu tak sempat makan. Tak sebab makan. Ini time dia. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam Akustika Ramadan. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum Ustazah. Boleh tak Ustazah tunjukkan sedikit atau bagi tahulah macam mana cara-cara halus untuk kita tegur kawan-kawan kita untuk menjaga adab sewaktu bulan puasa? Okey, Assalamualaikum Ustazah. Saya ada benda nak tanya. Ada orang tu puasa tapi tidak menjaga adab. Adakah perkara tu akan memberi kesan kepada pahala puasa dia? Kembali lagi kita dalam Akustika Ramadan 2021. Hari ini satu topik yang saya rasa paling dekat dah dengan semua orang. Ya, betul. Masa adab ni kan. Kita ada adab dengan kawan-kawan, ada adab dengan ibu bapa, ada adab dengan Tuhan. Ya, betul. Adab dengan Tuhan tu saya suka. Dia sebut adab dengan Tuhan ni, setengah orang dia terlepas pandang benda-benda macam tu kan. Betul. Dia kira baik sangka dengan orang je. Dia lupa nak baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang jadi dekat dia tu kadang-kadang dia kata kenapalah Allah bagi jadi kat aku. Deep Ustaz ni deep. Tu Deep deep sampai. dia rasa tu. Sebab dengar lagu kedua tadi dia rasa macam deep tu sikit. Baik, insya-Allah tadi Ustazah kita dengar soalan pertama. Kita tengok soalan pertama dulu pada Mira Filzah tadi. Mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit cara-cara halus. Nak nasihat orang pun bukan senang sekarang ni. Betul. Dia kena ada cara-cara halus nak nasihatkan orang kalau tak jaga adab bulan puasa.
Sebab menasihati orang ni pun satu perkara besar. Sebab risikonya orang kata kita ni alim, risikonya orang kata kita baik tapi kita belum baik. Tapi apa pun nasihatilah dengan cara yang paling berhikmah. Kan ada orang nasihat kan tak perlu bercakap pun. Just tunjuk, buat baik dengan dia, bagi hadiah dengan dia. Cukup sebab kadang-kadang kita nak menasihati tapi kita tak membina hubungan dengan dia. Macam mana kita nak sampaikan hadiah pada dia? Macam mana kita nak sampaikan nasihat pada dia? Artinya binalah hubungan yang baik dulu. Jadilah sahabat. Kan jadi bersahabat dengan dia dulu kata geng. Kalau kita dengan kawan ni, kawan tu kalau cakap buruk pasal kita okey je. Tapi kalau dia bukan kawan kita, nak kutuk kita, mengamuk kita. Jadi sebab itu binalah hubungan. Bil hikmah dengan cara yang paling baik. Sampai tak perasan pun. Jadi cara halus ni bukan santau Bukan. Cara halus ni. Kenapa santau tunjuk Tunjuk saya. Tak, tadi dia ada sebut masa rehearsal tadi. Cara halus ni cara yang penuh hikmah, penuh kasih dan sayang. Sebab Rasulullah juga diutuskan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita nak menasihati, kita tunjuk kita pandai, orang tak suka. Kita nak biar kita pandai tapi jangan tunjuk pandai. Biar kita nak memang baik, jangan tunjuk baik. Orang tak suka. Jadi sebab itu binalah hubungan yang baik. Ya, betul. Saya suka bila Ustazah sebut tentang perkataan bil hikmah tadi tu. Mungkin perkara ni kenapa saya minta Ustazah terangkan. Mungkin setengah beranggapan sebab apa? Bila bil hikmah cakap cara baik. Sebab tu Jabatan Agama Islam sendiri pun bila tak puasa, dia tak angkat dengan van biasa. Dia angkat dengan band mayat. Oh, Van hikmah jenazah. sungguh. Mungkin Hikmah sebab sungguh apa? tu. Dia hikmah sebab apa? Orang tak nak dengar, orang dah suruh puasa. Kau tak nak bawa masuk, naik van jenazah. Baru dia hisap. Sebab yang tak puasa jenazah je. Jenazah je. Nampak? Itu yang sebab nak kena faham. Jadi soalan kedua tadi, dia kata ada orang dia puasa tapi tak jaga adab. Ya. Adakah benda tu akan menjejaskan pahala puasa dia? Ini pun mungkin bermain di minda kita. Aku ni puasa tapi tak ni. Macam mana? Contoh dia ni puasa. Tapi perangai lama dia yang kuat marah tu dia tak boleh nak hilang. Kuat marah ni artinya dia cepat marah tau. Sikit nak marah. Dengan isteri pun sikit nak marah. Jadi sebenarnya Ramadan ni Allah lemahkan tenaga kita. Bila tak makan kita jadi slow, artinya kebolehan untuk marah tu pun dikurangkan sebenarnya. Ya, betul. Bakat orang ni ramai ada bakat marah tau. Dia bakat Ada. Saya baru lepas kena tadi. Maka bakat marah ini dilemahkan dengan puasa sebenarnya. Kan? Jadi benda-benda macam inilah dia puasa tapi makin lapar makin garang, makin lapar makin garang. Kau jangan main dah makan kau garang. Habis semua orang nak dia makan, dia tahulah dia puasa. Jadi benda macam inilah yang kita akan mengurangkan pahala-pahala puasa kita. Belajarlah bersabar. Puasa membentuk sabar. Sabur tak sabar masuk Kubur. Allah. Belajar bersabar tu Ustaz. Ya, kalau tak sabar tak masuk kubur. Sebab as-sabru minal iman. Ya, nampak itu bezanya pelajar sekolah agama dengan sekolah pondok biasa. Itu bezanya. Malu kita. Jadi Ustazah, mungkin untuk di penghujung ni lah, mungkin sedikit nasihat ataupun tip pada Ustazah, sedikit nasihat untuk para penonton di luar sana dan juga untuk kami juga. Betul. Boleh tak Ustazah nasihatkan sikit adab kita, benda nak kena jaga nak dapatkan A+ ni? Betul. Di antara adab yang paling penting sekarang ni, puasa kita kalau boleh, Ramadan kita adalah membentuk hati yang bertakwa. Kita nak bentuk hati yang, kalau sebelum ni kita marah-marah tapi dengan puasa ni kita berjaya tundukkan marah kita. Adab kita. Kalau selama ni kita nasyid buruk sangka dengan orang, tapi kali ni Ramadan ini berjaya menundukkan buruk sangka kita. Husnuzon. Kalau selama ni kita asyik macam mengeluh, ya Allah, kenapa ujian aku macam ni, daripada kerja sampai tak ada kerja, ya Allah, aku punya ekonomi pun dah makin sempit, ya Allah. Tapi kita tukar perasaan kita. Hati kita dengan adanya Ramadan, dengan adanya puasa, kita kata, ya Allah, kita berbaik sangka dengan Allah. Allah, aku terima ujianmu, ya Allah. La in syakartum la azidannakum. Aku syukur. Kau kan janji Allah, kalau syukur kau tambah. Maka kita yakinlah dengan janji-janji Allah. Kita baik sangka lagi dengan Allah. Maka di situlah sebenarnya puasa membentuk takwa. Ya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli Wala wala takfurun. takfurun. Lagi-lagi pula bulan Ramadan. Allah SWT sebut apa? Kau ingat aku ingat engkau. Betul. Bersyukur kepada aku dan jangan engkau kufur. Jadi kita patut rasa bangga sebenarnya. Betul. Sebab kita masih diberi nafas oleh Allah SWT untuk berpuasa
pada tahun ini yang Betul. mungkin tak semua orang dapat. Terima kasih Ustazah atas Sama, perkongsian Ustaz. sebentar tadi. Banyak Sama, input Anas. ilmu kita dapat daripada Ustazah dan juga Anas. Ya. Agak-agak apa adab kita nak ubah tahun ni? Saya nak jadi yang A+ tu. A+. A+, kalau boleh anugerah dekan. Anugerah dia. Kalau nak dekan, yang anugerah atas dekan tu. jangan lupa khidmat pada ibu bapa. Yes, betul. Sebab kita takut kalau tak kita pergi dulu mungkin mereka yang akan pergi. Allahu Akbar. Dan mungkin Jangan inilah saya call Ramadan terakhir kita. Nanti Terus lepas nak syuting. call. Habis syuting tu. Habis kita habiskan dulu baru saya call lah. Okey. Jadi insyaAllah kami juga doakan terbaik buat anda semua penonton di rumah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami semua sehingga ke penghujung rancangan. Ingat, jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Dan insyaAllah kalau Allah bagi umur panjang untuk Ramadan tahun depan, biarlah ia lebih baik daripada Ramadan pada tahun ini. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dan juga Anas Rizwan. hingga ke penghujung rancangan Akustika Ramadan 2021. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Ramadan Mubarak. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain dari namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat Kau kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud. padamu. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud. kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya